Arab ni banyak dia. Di Arab tu boleh lagi. Dia tak kisah sangat. Kalau kat Malaysia kira lah kan. Jadi kertas dia tak ada nilai kan. Kertas tak ada nilai. Kecuali kerajaan dia panggil legal tender. Legal tender ni duit ni jika aku kesah dengan dia oleh Bank Negara kan. Dia tak ada nilai pun. Adakah sama hukum? Setengah-setengah ulama dulu-dululah bukan majoriti tapi setengah-setengah ulama dia kata tak sama. Tak sama nilai. Kalau tak sama hukum, maksudnya kalau tak nak tukar 10,000 dinar, 10 ringgit ataupun kata kita ambil dalam 700 ringgit lah. 700 ringgit dengan 1 dinar emas boleh tukar orang dengan tempoh. Kan? Maksudnya macam mana? Tak bagi 10 dinar ataupun beginilah, dolar dengan dinar lah. Dolar dengan dinar Jordan kan. Saya tukar dolar dengan dinar boleh. Tukar hari ni bagi hari ni 3 hari depan baru bagi. Dia tak tertakluk pada hukum tu lah. Kalau yang kata tak sama. Kalau yang kata sama, dia tertakluk dengan hukum tu. Kena yadan on the spot kan. Jadi itu kias tu. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran tu. Semua kena guna kias. Tapi kita kena, kalau hukum duit kertas tak sama dengan emas, kita kena test lah. Test dia tengok masalah kan. Katalah kita ada 10,000 ringgit. Logik kau tak kena zakat kan. Entah jutawan. Sebab kalau hukum tak takluk dengan emas, memang tak kena zakat. Entah tukar. Kalau ada 85 gram emas, kena zakat. Entah kata kalau gitu baik aku tukar dengan lebih ringgit. Tak kena zakat. Entah aku tukar dengan ringgit 1,000 ringgit kan, contohlah. Tak kena zakat. Sebab apa? Sebab hukum kata begitu. Hukum yang dia kias sendirilah. Sebab dia kata tak sama. Jadi tak kena zakat. Jadi logik tak logik. Kita nampak tak munasabah tu. Maksudnya di situ ni tak munasabah. Kemunasabahan itu dianggap sebagai satu kaedah kias. Nak cakapnya kemunasabahan tu lah kan. Masalah tu berlaku tak berlaku. Lagi pun sebenarnya kita boleh guna logik je. Kalau emas tu kita boleh tukar dengan duit, maksudnya duit tak ada nilai, value. Apa yang Nabi nak dengan dinar, dengan al-dhahab bidah? Nabi value maksudnya kan. Penyimpan nilai tu kan. Storage of value tu kan. Nak simpan kat mana value? Duit boleh simpan nilai dia tak? Boleh lah kan. Sebab tu tak boleh simpan duit tu 3 hari, sebulan. Tetapi sebab nilai tu boleh disimpan kan. Sama tidak dengan emas? Sama. Kalau sama, hukumnya sama lah. Gitulah. Jadi Imam Malik yang paling terdepan dalam hal ni, Imam Malik katalah kulit kambing pun dia agak bernilai. Nescaya bagi aku kulit kambing pun boleh berlaku riba juga. Kalau berlaku lewat pembayaran, kalau pertukaran lewat kan. Maksudnya bila kita kata, kalau kita boleh tengok, kalau orang kata duit ringgit, duit kertas tak sama dengan emas, maksudnya kalau tukar 10 ringgit dengan 20 ringgit atau hutang 10 ringgit, bayar 20 ringgit tak jadi riba. Kan? Jadi apa pentingnya conventional bank, Islamic bank tak penting kan? Kan? Semua duit ringgit tak boleh bakar emas tu. Jadi tak mustahil lah. Kan? Jadi tak, sebab apa? Sebab lagi pun masalah itu berada pada value, bukan berada pada nilai. Itu nak cakapnya kias ni kita kena tengok kepada itu yang kita panggil usul fiqh tu. Itu kita panggil usul fiqh. Dia kaji sumber hukum, kaji kaedah nak keluar tu, nak keluar sifat yang menjadikan hukum. Dia panggil effective causes ataupun legal ratio decidendi. Sifat-sifat di dalam kes yang memberi kesan kepada hukum kan. Selain dalam kes dia ada banyak sifat kan. Kalau dalam undang-undang di Malaysia ni, hakim dia ambil kes, katalah kes ni gini, kes ni berlaku kes gini, dia ambil sifat-sifat kes. Banyak sifat. Sifat mana yang beri efek pada hukum, sifat tu dipanggil ratio decidendi. Sifat-sifat lain yang beri efek pada hukum itu bukan ratio decidendi lah. Itu kita panggil obiter dicta kan. Jadi
Sama juga dengan dalam kias. Contoh lain lagi hadis Nabi lah. Hadis-hadis tentang seorang yang sahabat tu, dia datang pada Rasulullah dengan bajunya dia koyak-koyak kan. Dan rambutnya betul rabu kan. Dengan pusuk masai lah baju dia punya halakan ni kan. Aku dah celaka Nabi kata kenapa celaka sebut ni. Dia kata dia setubuh dengan isteri dia pada waktu siang hari kan. Lepas tu Nabi suruh dia bayar kafarah kan. Bayar kafarah lah. Jadi ulama buat sebab apa sahabat ni kena bayar kafarah? Adakah sebab dia setubuh dengan isteri siang hari? Adakah dia setubuh dengan isteri siang hari pada bulan Ramadan? Adakah kerana dia baju dia koyak rabak? Adakah kerana dia membatalkan puasa dia di siang hari? Kan? Itu ulama khilaf lah, Jadi ulama Syafi'iyah ni lah majoriti kita kata sebab setubuh dengan isteri di siang hari kena kafarah kan. Ulama Hanafi kata tak, sebab dia membatalkan puasa dia di siang hari kena kafarah kan. Kalau tak minum air dia sengaja pun kena kafarah juga lah. Maka mazhab Hanafi. Itu cara analisis. Disebabkan sifat hukum yang berbeza melahirkan kias yang berbeza. Kan? Itu yang kita panggil usul fiqh. Dan itu dipanggil kias, dan kias itulah majoriti perbincangan usul fiqhnya. Kalau yang tak tahu dia ni, yang tak selesai masalah. Yang tak boleh faham lagi ni. Kias tu selesai. Lepas saya fokus itu, yang lain tak nikah kan. Jadi nak cakapnya itulah yang kalau nak tanya direct lah kan. Yang tanya direct kalau tak faham. Itu yang jadi berbeza. Banyaklah berbeza kan. Selain daripada tu, usul fiqh dia bincang berkenaan dengan yang paling penting juga. Selepas daripada qiyas tu, dia ada kaedah-kaedah sampingan lah. Istihsan, masalah. Istihsan ni berlaku sekiranya qiyas tu nampak tak lahir masalah. Itu dah istihsan lah. Kita cuba qiyas, tak ambil sifat tu. Tengok masalah, tak lahir kan. Contohnya hadis Nabi lah. Hadis Nabi, la tusafirul mar'ah illa wa ma'ahadi mahramin alaiha kan. Jangan musafir seorang perempuan itu kecuali bersama mahram kan. Yang ni kita ramai-ramai belajar Jordan ni. Mahram tak ada ni. Itu haram kan. Itu haram. Kalau qiyas daripada hadis, la tusafirul mar'ah, hadis itu untuk supaya pergi haji. Kan, supaya pergi haji. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, la tusafirul mar'ah salasa layalin illa wa ma'ahadi mahramin alaiha. Tidak boleh musafir mar'ah dalam jarak perjalanan 3 hari jalananlah, 3 hari 3 malam kecuali dengan ada mahram. Yang ni yang ramai ni. Kalau haji tu rukun Islam kan. Haji pun tak boleh buat. Maksudnya yang mari daripada Malaysia semua ni nak jauh ni kan, tak ada mahram semua haram lah. Itu kias lah. Maknanya musafir perempuan tanpa mahram, kiasnya mana-mana perempuan yang musafir tanpa mahram dengan musafir yang jauh tanpa mahram haram lah. Kalau hadis ni yang tak pakai, memang yang tak berdosa kalau dia hari. Jadi adakah kita qiyas begitu boleh melahirkan masalah? Macam tak nampak masalah. Jadi ulama cuba cari sifat apa sebenarnya, apa yang Nabi nak sebenarnya hari itu kan. Apa yang Nabi nak? Nabi nak keselamatan kan? Sebab ada hadis lain lagi Nabi benarkan seorang musafir, perempuan musafir selamat. Ada hadis lain lagi kan. Bahkan Imam Nawawi tulis dalam kitab dia pun boleh musafir dengan adanya keselamatan kan, keselamatan. Kalau kita duduk di Jerman katalah, negeri yang kurang jenayah kan, Sweden negara yang kurang jenayah kan, selamat, jadi boleh musafir. Duduk di Jordan tak ada negara Islam kan, tak ada keselamatan kurang. Maksudnya haram lah. Jadi yang jadi sebab tu timbul isu. Kalau duduk di Jordan banyak macam-macam kita tahu kan. Kita tiap hari dulu saya rasa teruk lah tahun 2010 2011 saya rasa itu. Hampir tiap hari kira apa di situ kan. Tak selamat kan, haram lah. Jadi tak ada, kalau ulama kata betul lah, hadis tu nak pada keselamatan, sifat dia.
Jadi kalau tak selamat, haram lah. Jadi kena cari unsur-unsur yang selamat. Maksudnya tak boleh keluar malam saja-saja kan. Nak keluar kena ada murakib. Murakib dia jadi wajib pula. Kan? Maknanya kalau nak keluar malam waktu gelap-gelap seorang-seorang tu berdosa lah. Berdosa tak berdosa tu. Kecuali ada murakib baru jadi wajib, baru jadi harus, baru jadi. Dan murakib tu wajib lah. Bagi syabat-syabat kalau kena panggil murakib kena wajib. Permai kena ambil statement ustaz ni. Jadi sebab hadis Nabi tu, daripada hadis Nabi tak boleh kiyas daripada hadis tu, murakib tu wajib. Walaupun tak ada dalil, murakib tu wajib kan. Itu kita panggil kiyas. Tapi nak kata kiyas tu bukan kiyas juga sebab nak kiyas. Jadi ulama letaklah istihsan. Istihsan ni sama kiyas juga. Cuma dia ambil pandangan tu tidaklah sama seperti apa yang zahir dalil. Kan? Mungkin dia bercanggah dengan dalil. Macam Sayyidina Umar banyak guna istihsan. Zaman dia contohnya zakat terhadap kuda. Zaman Nabi tak ada zakat terhadap kuda sebab kuda dianggap sebagai kenderaan yang dipakai untuk berperang kan. Kenderaan. Tapi wajib zakat kepada unta. Sebab unta barangan dagangan. Barang komersial. Kan? Zakat kuda kuda digunakan untuk perang zaman Nabi. Abu Bakar pun sama. Zaman Sayyidina Umar orang buat bisnes komersial jadi kuda. Kan? Kalau nak pakai dalil, tak ada dalil. Jadi Sayyidina Umar guna istihsan. Walaupun dalil tak mewajibkan, hanya unta saja yang kena zakat. Zaman Sayyidina Umar dia kata tak boleh, ni dah jadi komersial. Benda-benda komersial ni berubah kan ikut zaman. Jadi komersial ni dia jadi lain. Contohnya gini, tadi kita katakan duit tak boleh tukar. Tak boleh tukar dengan, kata lain tak tukar dengan saya, kita nak bagi 10 dinar. Dengan tukaran 11 dinar. Haram tak haram? Haram lah. Pasal kaki ya tadi, kan? Tapi duit saya ada ni duit dinar yang collection, exclusive collection, kan? Ada cok raja ke macam mana lah, seperti 50 tahun raja Jordan ke, kan? Raja Jordan ke, sepatutnya Ratu Rania lah buku kan, lawas sikit. Raja Jordan tak jadi. Apalah eksklusif contohnya duit eksklusif. Boleh tukar tak? Saya nak cuba, dia tulis 50 dinar, saya nak tukar dengan 60 dinar. Adakah kias boleh berlaku di situ? Yang di situ dia dah jadi istihsan lah. Jadi istihsan. Kenapa? Istihsan ni dia tak sama, dia kias sepatutnya jadi haram, tapi istihsan dia jadi dah lain. Macam tak dia sepatutnya tak boleh musafir yang jauh, tapi istihsan terasa maslahat, boleh musafir jadi jauh. Istihsan ni ulama buat sebagai kaedah sampingan lah. Kaedah sampingan. Contoh dalam medik banyak pakai istihsan. Apa sandaran istihsan tu? Sandaran dia adalah maslahah. Maslahah tu apa? Maslahah tu ialah antara maqasid syariah, objektif syariah. Itu yang kita pergi kepada maqasid pula tu.